Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kembali dalam menyebutkan kisah Nabi Ibrahim. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim ini, yang mana api tidak memberi kesan ataupun kemudaratan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kita nak menyebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim seperti mana seluruh para nabi, mereka ini adalah Muslim dan mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nabi menyeru untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah pertama kali yang baginda lakukan adalah kepada ayah baginda sendiri, yang mana ayah baginda ini tidak hanya menyembah berhala, bahkan dia juga mengukir ataupun membuat berhala. Maka para nabi mereka menyeru umat manusia dengan penuh hikmah. Maka begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Baginda menyeru ayah baginda untuk memeluk agama Islam dengan ucapan lemah lembut dan dengan penuh hikmah. Tetapi ayah baginda ini tidak menerima seruan baginda, bahkan bersikap sombong dengan baginda. Bahkan ayah baginda ini telah mengancam baginda untuk membunuhnya, yakni untuk membunuh baginda dan merejam baginda. Ini seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Yakni ayah Nabi Ibrahim berkata kepada baginda, "Apakah engkau membenci kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau terus mengajakku untuk meninggalkan penyembahan berhala, maka pasti aku akan melontarkan kamu dengan batu. Dan tinggalkanlah ku untuk waktu yang lama." Ini surah Maryam ayat ke-46. Kemudian Nabi Ibrahim membalas ancaman rejam dan ugutan yang dilakukan oleh ayah baginda dengan penuh kelembutan, dengan berkata salamun alaik, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Qala salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kamu. Kemudian Nabi Ibrahim ini berkata kepada ayahnya, yakni dengan sebab sekiranya ayahnya memeluk agama Islam, maka dengan sebab itu baginda akan memohon keampunan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini kita tak mengertikan bahawasanya Nabi Ibrahim memohon keampunan seperti mana kita memohon keampunan kepada umat Islam. Iaitu ayat yang berbunyi, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memohon bagi kamu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat merahmati akan diriku. Okey, baik. Ayat ini yang ada perkataan sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohon bagi kamu kepada Tuhanku. Ayat ini bukan makna Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk mengampunkan mereka yang masih lagi mensyirikkan Allah, kerana dosa orang yang syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna ayat ini adalah sekiranya engkau memeluk agama Islam, maka dengan sebab itu aku akan memohon daripada Tuhanku supaya dia mengampuni dosa-dosa engkau. Itu maknanya. Kerana ayat ini dia ditafsirkan dengan ayat yang lain, iaitu yang berbunyi wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi, dan tidaklah istighfar yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfar Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu kecuali ia adalah satu janji yang diikrarkan untuk ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Setelah mana ayahnya telah menjadi musuh Allah yang tidak akan beriman kepada Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Maka ayat ini menjelaskan ayat yang tadi, bahawasanya engkau, yakni wahai ayah, sekiranya engkau memeluk agama Islam, maka saya akan memohon keampunan kepada engkau. Bukan makna ayat yang tadi adalah kita memohon keampunan seumpama kita memohon keampunan kepada saudara muslim yang lain. Kerana ayat tadi menjelaskan, dan tidaklah istighfar Nabi Ibrahim bagi ayahnya itu adalah satu janji yang diikrarkan untuk ayahnya. Maknanya apa? Kalau ayah memeluk agama Islam, saya akan memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa ayah. Begitu maknanya. Dan Nabi Ibrahim seperti mana yang kita maklum dikenali dengan gelaran Khalilur Rahman, dan beliau juga, yakni baginda juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, terkenal dengan kuatnya hujah baginda dalam menjelaskan akidah Islam, iaitu akidah tauhid dan akidah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Hujah-hujah Nabi Ibrahim banyak disebutkan dalam Al-Quran. Antaranya apa? Pertama, Nabi Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya yang bernama Azar itu bahawa berhala ini tak boleh mendengar, dan juga berhala ini tak boleh melihat, serta tak boleh mencukupkan apa yang makhluk-makhluk perlukan. Maka seolah-olah baginda ingin berkata, sekiranya berhala ni dia tak boleh mendengar, dia tak boleh melihat, dia tak boleh mencukupkan apa yang makhluk perlukan, maka kenapa engkau sembah sesuatu yang bersifat dengan sedemikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan dan dia adalah seorang nabi. Idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ingatlah ketika beliau berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak boleh mendengar dan tidak dapat melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak dapat menolong kamu walau sedikit pun.
Maka ini adalah hujah dalam hujah akidah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tak boleh mendengar dan tak boleh melihat dan tidak boleh memberi manfaat pun kepada kamu akan sesuatu pun. Kedua, juga Nabi Ibrahim menjelaskan bahawa berhala ni tak layak disembah kerana ia tidak boleh berbicara dan ia tak boleh menciptakan manfaat dan tidak boleh juga menolak kemudaratan. Kita menyembah Allah yang mana kita meyakini Tuhan kita lah yang menciptakan manfaat dan Tuhan jugalah yang menciptakan kemudaratan. Sama ada baik dan buruk, Tuhan kita maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka ini hujah akidah ini juga berpandukan kepada hujah yang diambil dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim dalam menegakkan kebenaran akidah kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kamu bertanyalah, yakni yang sebenarnya melakukan perbuatan itu, yakni kita telah menceritakan kisah Nabi Ibrahim pada awal. Apabila Nabi Ibrahim masuk ke dalam satu rumah, yang mana dalam rumah tersebut ada berhala-berhala yang kecil, di tengah ada berhala yang besar. Lalu dihancurkan berhala-berhala yang kecil ini, kemudian dibiarkan berhala yang besar, lalu ditinggalkan kapak ataupun besilah yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Maka Nabi Ibrahim membiarkan berhala yang besar antara sebabnya adalah untuk dijadikan hujah kepada orang yang kafir. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tak boleh mempertahankan dirinya, apatah lagi untuk memberi manfaat kepada kamu. Maka kerana itu Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim juga menjelaskan, kerana kita telah menyebutkan pada waktu itu ada sebahagian yang menyembah bintang tujuh bintang tujuh, lebih kurang lah mereka menyembah bintang-bintang. Maka Nabi Ibrahim mengemukakan hujah bahawasanya bintang, bulan, matahari itu kamu tak layak untuk menyembahnya. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan bahawa bintang, bulan dan matahari tak layak disembah kerana ia berubah-ubah, dan sesuatu yang berubah tidak layak untuk disembah. Okey, baik. Kenapa yang berubah tidak layak untuk disembah? Kerana sesuatu yang berubah, antaranya sebab sesuatu yang berubah ini tidak layak untuk disembah kerana sesuatu yang berubah ia berhajat kepada yang mengubahnya. Contohnya kita sering mengemukakan sesuatu yang berubah tidak layak untuk disembah kerana yang berubah berhajat kepada yang mengubahnya, iaitu Allah. Contohnya kita berubah daripada sihat, sakit pula, daripada sakit sihat, daripada muda ke tua, daripada tak ada, daripada ada tak ada balik, daripada tak ada dibangkitkan pula. Maka keadaan kita berubah-ubah. Adapun Allah tidak disifatkan dengan berubah. Kalau dia berubah, maka dia makhluk seperti kita. Kan kita ni berubah. Kalau Allah Ta'ala juga berubah, maknanya dia sama dengan kita, seperti mana kita berhajat kepada pencipta yang mengubah kita. Maka kita kata Allah Ta'ala tidak berubah. Sesuatu yang berubah, ia berhajat kepada yang lain, dan yang berhajat kepada yang lain ia lemah, dan yang lemah tak layak baginya bersifat dengan ketuhanan. Dan kita dalam akidah kita mengatakan sebesar-besar tanda itu adalah makhluk, adalah perubahan. Maka Allah tak disifatkan dengan perubahan. Maka apa yang kita sebutkan ini sebenarnya diambil dalil daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ini disebutkan kisah baginda ni di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim akan tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami memperlihatkannya agar beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang yakin. Yani kerana beliau itu kerana baginda ini adalah orang yang yakin, iaitu orang yang membenarkan, orang yang benar akan pegangannya. Kemudian falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Okey, baik. Apabila Nabi Ibrahim berada pada waktu malam yang telah gelap, maka beliau baginda melihat sebuah bintang. Lalu baginda berkata qala hadza rabbi. Maka di sini kita telah menjelaskan, bukan baginda berkata ini adalah Tuhanku, tetapi kita boleh beri tafsiran yang mudah untuk memahamkan apakah yang dimaksudkan oleh perkataan Nabi Ibrahim qala hadza rabbi. Maknanya, jika seseorang itu dia kata kepada kita inilah Tuhan kamu, dia tunjuk kepada bintang, maka kita pun tanya dia hadza rabbi, ini Tuhanku, maknanya kita tak mengiyakan, tetapi kita mengikari, maknanya ini bukan Tuhan. Contoh yang lain, kalau orang tunjuk kepada kereta kancil, oh ni kereta Merc ni, orang pun tanya balik, ini Merc, itu maknanya. Maka seumpama itulah soalan, yang ini pertanyaan bukan untuk bertujuan mengiyakan, tetapi ia adalah untuk menafikan ataupun untuk mengingkari bahawasanya bintang itu bukan Tuhan. Kerana apa? Kerana kerana sifat bulan, matahari, bintang-bintang, ia berlaku perubahan. Maka kita telah menyebutkan tadi, sesuatu yang berubah itu tak layak baginya ketuhanan. Maka ayat yang seterusnya menyebutkan falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian baginda berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini daripada surah Maryam. Boleh tengok dalam surah Maryam. Kemudian ini kita hanya ambil sebahagian, kerana ini dia ayat yang sama. Surah Maryam ayat ke-41 ni tentang bulan, matahari, bintang, itu semua perkataan yang membawa kepada maksud yang sama. Kita nak menerangkan hadza rabbi, makna di situ bukan maknanya Nabi Ibrahim mengiyakan, tetapi Nabi Ibrahim mengingkari. Ini bukan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail adalah orang yang membina kembali Al-Kaabah Al-Musharrafah. Kaabah ini pertama kali dibina oleh Nabi Adam. Kemudian ia hancur ketika berlakunya banjir pada yakni banjir Nabi Nuh lah, banjir yang besar, iaitu berlaku pada peristiwa Nabi Nuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi Ibrahim ini dengan menjadikan banyak dari keturunan baginda ini, Nabi Ibrahim ini, akan para nabi. Daripada putranya, iaitu daripada anak lelaki baginda, iaitu Nabi Ishaq, melahirkan Nabi Yaqub, yang mana Nabi Yaqub ini menurunkan zuriat yang dikenali dengan yakni dengan para nabi Bani Israel. Dan juga daripada Nabi Ismail di kemudian hari melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Nabi Ibrahim ini wafat pada umur 200 tahun dan dimakamkan oleh kedua anaknya, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, dekat makam isterinya, itu Sarah. Sarah ini di daerah Habrun yang dikenal dengan nama Al-Khalil. Maka itulah sedikit tentang Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketujuh yang kita akan sebutkan adalah Nabi Lut. Nasab Nabi Lut ini adalah Lut bin Haran bin Tarikh.
Baginda adalah anak daripada saudara Nabi Ibrahim yang bernama Harun. Maknanya di sini Nabi Ibrahim ini ada adik-beradik yang bernama Harun. Maknanya kalau kira anak saudara Nabi Ibrahim lah. Dan di sini diberi peringatan, nama Nabi Lut ini tidak diambil daripada perkataan al-liwat. Tidak, kerana Lut ini bukan bahasa Arab. Sedangkan al-liwat itu berasal daripada perkataan lata yalutu liwatun. Tetapi bukan bermakna Nabi Lut diambil daripada perkataan al-liwat. Tidak layak bagi seorang Nabi diambil daripada perkataan liwat yang bererti homoseksual. Bukan nama Nabi Lut diambil daripada perkataan al-liwat. Tidak. Dan Nabi Lut ini pada mulanya mengikuti dakwah bapa saudaranya, iaitu Nabi Ibrahim. Tetapi kemudiannya baginda ini diutuskan kepada kaum Sadum di Yordaniyah, dekat Laut Mati. Kaum Sadum ini adalah manusia yang paling kufur. Kaum Sadum adalah manusia yang paling kufur, dan dia ini melakukan kerosakan yang tidak pernah ada di muka bumi sebelum itu. Yang ni orang yang rosak akan akhlaknya. Mereka buat perkara yang tidak pernah dibuat oleh umat manusia yang sebelum mereka, iaitu mereka melakukan liwat, iaitu homoseksual. Dan Nabi Lut telah menyuruh mereka agar meninggalkan kekufuran dan kemungkaran yang keji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lutan laminal mursalin, dan sungguh Lut itu termasuk orang-orang yang diutuskan, iaitu rasul. Kaum Nabi Lut ini dikatakan tinggal di 5 kota, iaitu Sadum yang paling besar di antara 4 kota. 4 kota ni dikatakan Sa'bah, Amurah, Duma dan Sa'wah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلُوطًا إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Dan kami juga telah mengutuskan Lut, dan ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seseorang sebelum kamu? Sungguh kamu ini telah melampiaskan syahwat kamu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Masya Allah. Maka ketika Nabi Lut ini meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada baginda ke atas kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan beberapa malaikat dalam rupa bentuk lelaki. Tetapi kita telah menyebutkan dari sudut akidah, malaikat boleh berupa bentuk seorang lelaki. Ini tanpa alat kemaluan lah, tapi hanya sekadar rupa bentuk. Kerana malaikat ini mereka tidak berjantina, dan malaikat ini tidak akan menjelma dalam rupa bentuk seorang perempuan. Tidak. Maka para malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka telah pergi ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka memasuki kota Nabi Lut, dan pada waktu itu kaum Nabi Lut ini telah mengancam Nabi Lut supaya jangan terima mana-mana tetamu yang bertamu ke rumah baginda. Tetapi para malaikat yang berupa dalam bentuk lelaki ini telah pun pergi bertamu ke rumah Nabi Lut, dan pada waktu itu tidak ada yang mengetahui melainkan ahli keluarga Nabi Lut alaihi salam. Tetapi isteri Nabi Lut, isteri baginda ini adalah yang kafir. Dia tidak beriman kepada Allah, dan dia telah melakukan pengkhianatan pada ketika itu. Maka dia telah memberitahu kaum Nabi Lut ini bahawasanya telah
bertamu seorang, yang ni telah bertamu lelaki yang dia ini tak pernah tengok orang yang setampannya dan tidak pernah berbau sebau, yang ni seharum orang tersebut. Lalu kaum baginda ini setelah diberitahu oleh isterinya, maka mereka pun bergegaslah pergi menuju ke rumah Nabi Lut. Bila dengar, rasa pelik juga orang lelaki suka pada lelaki, bersungguh bersungguh kan, pergi cari lelaki juga. Kemudian Nabi Lut ini berkata kepada kaumnya, ittaqullah, yakni bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun alaysa minkum rajulun rasyid. Yakni Nabi Lut berkata, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tetamuku. Bukankah ada di kalangan kalian orang-orang yang cerdik pandai, tapi kenapa melepaskan nafsu pada sesama lelaki? Bukankah dari kalangan kalian ada yang cerdik pandai? Zaman kita pun ada juga yang berlaku. Kalau kita baca surat khabar, Masya Allah, saya baca satu kes itu, ingat ke yang kena penyakit kelami ni, ingat ke berlaku zina, rupanya baca kes liwat. Masya Allah. Kemudian Nabi Lut ini mengatakan kepada mereka ini, berkata kepada mereka ni, dalam rangka nak memperbetulkan fitrah mereka ini sebagai manusia yang normal. Lelaki suka kepada perempuan, bukan lelaki suka kepada lelaki. Maka baginda berkata kepada kaumnya, haula ibanati. Okey, haula ibanati ini bukan bermakna, yakni ada beberapa pendapat dalam haula ibanati, tapi menurut satu pendapat yang dimaksudkan banati di sini adalah merujuk kepada perempuan-perempuan yang tinggal, yakni di sekitar itu bukankah ada perempuan yang patut kalian kahwin. Itu maknanya. Haula ibanati di sini bukan bererti anak-anak perempuan kandung baginda, tetapi bermakna di kota ini bukankah ada perempuan yang layak untuk kalian kahwini? Kenapa kalian nak melepaskan nafsu kepada lelaki juga, yakni lelaki kepada lelaki? Maka baginda berkata kepada mereka, haula ibanati hunna atharu lakum mimma turidun. Maka lihatlah di sana ada ramai perempuan yang tinggal di kota kalian, maka mereka itu lebih layak untuk kalian nikahi, dan kalian tidak boleh menyukai sesama sejenis, termasuklah tetamuku yang sedang bertamu sekarang ini. Maka ketika kaum baginda ini tidak mahu menerima apa yang baginda katakan, maka Nabi Lut berkata kepada kaumnya, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Maka Nabi Lut berkata yang mafhumnya, sekiranya aku mempunyai kekuatan, atau jika aku mempunyai beberapa ahli keluarga yang boleh memberi pertolongan kepadaku dalam mencegah tujuan kalian dalam mengganggu tetamuku, maka pasti Nabi Lut akan melakukan sedemikian. Maka pada saat baginda berkata sedemikian, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan beberapa malaikat dan mereka berkata kepada Nabi Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Kami adalah utusan Tuhan kamu, mereka tidak akan mampu mengganggu kamu. Kemudian fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Pergilah kalian di akhir malam dan jangan ada satu pun dari kalangan kalian yang menoleh pada arah belakang, kecuali isteri baginda. Dia menoleh arah belakang kerana isteri baginda dia tidak beriman kepada baginda. Maka ketika Nabi Lut dan anak-anak baginda meninggalkan kota yang ditempati oleh kaum baginda,
maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Lut ini dan ahli keluarganya supaya tidak menoleh ke belakang. Tapi isteri baginda yang kafir ini dia menoleh ke arah belakang, dan pada akhirnya dia diazab oleh Allah seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Lut. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya dia iaitu isteri Nabi Lut akan ditimpa azab seperti mana azab yang ditimpa ataupun azab yang menimpa kaum Nabi Lut. Innahu mau'idahumus subh, sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib, bukankah subuh itu telah dekat. Ketika Nabi Lut ini dan keluarganya meninggalkan, ini kecuali isteri baginda lah, ketika Nabi Lut dan keluarganya meninggalkan kaumnya pada akhir malam, setelah itu malaikat Jibril ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan salah satu daripada sayap, yakni Jibril yang diutuskan oleh Allah ini, maka beliau ini meletakkan ataupun menceduklah salah satu sayapnya di bawah 5 kota, yakni sama ada meletakkan ataupun menceduk 5 kota yang ditempati oleh kaum Lut. Kemudian beliau yakni Jibril AS mengangkatnya sehingga ke langit, dan dikatakan malaikat Jibril ini mengangkat ke semua mereka itu yang berjumlah 400,000 dengan satu sayap daripada sayapnya sehingga ke langit yang pertama, mendekati langit yang pertama, kemudian dihempatkan mereka ini ke bumi dalam keadaan ini menghempat dalam keadaan terbalik dan dihujani dengan batu, lalu kesemua mereka mati. Ini di antara benda yang Nabi minta juga. Nabi minta sekiranya turun musibah, jangan musibah tersebut turun yang menyebabkan kesemua umat Nabi meninggal sekaligus. Maka umat Nabi kalau berlaku musibah pun tak akan berlaku seperti itu. Contohnya orang duk bimbang, kalau perang dunia ketiga jatuh bom nuklear semua mati, maka itu tidak akan berlaku, kerana Nabi telah memohon kepada Allah supaya umat Nabi tak berlaku seperti umat yang terdahulu, seperti kaum Nabi Lut yang ditimpakan musibah lalu mati kesemuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا آلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, iaitu kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ini surah Hud ayat 82. Tapi kita telah menyebutkan tadi, isteri Nabi Lut ini adalah salah seorang yang binasa, dan ketika itu dia tidak mahu beriman dan dia tetap di dalam kekufurannya. Maka Allah Ta'ala juga ditimpakan azab kepadanya berupa batu-batu yang dibakar oleh api. Dan perkara ini apabila didengari oleh isteri Nabi Lut ini, maka dia berkata, kaumku, lalu dia terkena batu tersebut dan disebabkan itu dia mati. Adapun Nabi Lut berserta keluarga baginda itu dia terselamat, mereka terselamat. Itu sedikitlah tentang kisah Nabi Lut. Yang ke-8 adalah Nabi Ismail. Nasabnya adalah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah putera dari Hajar al-Misriyah. Maka baginda ada anak juga yang daripada Sarah dan juga ada anak daripada Hajar. Hajar ini asalnya seorang pembantu milik isterinya yang kemudiannya dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Dan daripada keturunan Nabi Ismail inilah Rasulullah SAW dilahirkan. Dan Nabi Ismail ini diutuskan kepada kabilah-kabilah Arab dan juga kabilah Al-Amalik
Al-Amalik iaitu dan juga penduduk Yaman. Dan baginda ini membesar di kabilah Jurhum, yakni salah satu daripada kabilah Arab, dan baginda belajar daripada mereka bahasa Arab. Dan ketika kaum baginda melihat baginda ini orang yang berakhlak dan berperilaku baik, maka mereka kahwinkan kepada baginda ini dengan salah seorang perempuan daripada kabilah mereka. Dan dikatakan sebelum ini tanah Makkah ini adalah tanah yang gersam, iaitu yang tidak tumbuh tumbuhan di atas tanah itu. Setelah itu Makkah telah mempunyai penduduk yang ramai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail", dan sebutlah Nabi Ismail dalam Al-Quran, "Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Maka dalam Al-Quran telah menyebutkan sesungguhnya beliau adalah seorang yang menepati janji dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Ini daripada surah Maryam ayat ke-50 54. Dan Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam Al-Quran bahawa Ismail adalah seorang yang halim, iaitu orang yang sabar, lembut, tidak mudah marah. Kalau kita nak anak yang seupama itu, bolehlah kita namakan Halim. Hari-hari panggil Halim. Maka insya-Allah anak kita seorang yang sabar, tidak mudah marah. Ini disebut di dalam Al-Quran. Fabashsharnahu bighulamin halim. Kemudian kami memberi khabar gembira kepadanya bahawasanya akan lahir seorang anak yang halim. Dan Nabi Ismail ini mempunyai kisah-kisah yang menakjubkan bersama dengan ayahnya, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Antaranya adalah perintah Allah untuk menyembelih anaknya lah, Nabi Ismail. Okey, baik. Ini kita nak sebut tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim yang ayahnya. Maka bila kita baca, kita hayati, meremang bulu tengkuk. Dan kadang-kadang rasa Masya Allah, rasa nak menangis. Kerana apa? Kerana bila kita menghayati bagaimana seorang ayah ni begitu kasihnya dia kepada seorang anak, tapi dapat perintah untuk menyembelih anaknya. Cuba kita duduk dalam keadaan ini, Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim, baginda tidak sedih kerana ini adalah perintah Allah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim menangis? Kerana terharu dengan ketundukan anaknya Nabi Ismail apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ketika Nabi Ibrahim ini diperintahkan Allah untuk menyembelihnya, maka tanpa ragu-ragu Nabi Ismail merelakan ayahnya untuk melaksanakan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Ismail berkata kepada ayahnya, "Maka lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu, iaitu untuk menyembelih saya. Satajiduni insya'allahu minas sabirin." InsyaAllah sesungguhnya kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. InsyaAllah ni bukan yang kita faham. Bukan makna sedemikian. Kalau insya-Allah kita esok jadian pergi insya-Allah. Yakni ada sebahagian dia guna tak tahu lagi. Kadang-kadang nak ngelak pun ada. Bukan maknanya seumpama itu. Bukan seumpama itu, tetapi dengan makna kita meyakini semua perkara itu berlaku dengan takdir Allah. Sekiranya Allah Ta'ala izinkan. Begitulah. Tapi setengah orang kan, kalau kita kata insya-Allah, dia marah kepada kita. Dia nak mesti. Okey, baik. Nanti kita sambung sedikit kisah Nabi Ismail. Bismillah. Okey, baik. Maka perintah penyembelihan Nabi Ismail itu berlaku sebelum Nabi Ismail ini diangkat menjadi Nabi. Dan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail ini, kita tidak meragui mengandungi hikmah-hikmah yang tertentu. Antaranya untuk menzahirkan
kesempurnaan ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan perintah Allah. Maka di sini kita juga dapat mengambil pengajaran, iaitu hikmah. Hikmah ini agar kita menjadikan ia pengajaran bagi diri kita, yakni kita sebagai seorang hamba Allah, hendaklah kita patuh, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anak baginda sendiri. Apatah kita ini yang tidaklah mendapat perintah tersebut. Maka Nabi Ibrahim juga pernah diperintahkan berhijrah. Maka bukan Nabi kita sahaja yang berhijrah. Nabi Ibrahim berhijrah dari kota tempat tinggal kaumnya ke tempat yang lebih baik. Tujuannya kerana apabila baginda berada di kawasan itu, baginda ini tidak dapat beribadah dengan lebih baik. Maka baginda berhijrah sehingga kan baginda ini pergi ke satu tempat yang membolehkan baginda ini beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hijrah itulah baginda ini memohon kepada Allah supaya Allah Taala menganugerahkan kepada baginda anak yang soleh. Ini seperti yang kita sebutlah dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, bahawasanya Allah Taala telah mengurniakan Nabi Ismail, fabasharnahu bighulamin halim. Kemudian kami memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang halim, iaitu yang sabar, yang tidak mudah marah. Maka Nabi Ibrahim ini, apabila Nabi Ibrahim berhijrah, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ini seperti mana juga warid di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari kalangan anak-anak yang soleh. Kemudian diberilah kabar gembira bahawasanya akan lahir seorang anak, iaitu Nabi Ismail. Pada saat Nabi Ismail lahir, dikatakan Nabi Ibrahim pada waktu itu berumur 86 tahun. Dan ketika Nabi Ismail telah menjadi seorang pemuda yang boleh menguruskan dirinya, maka pada saat inilah ataupun pada satu malam, Nabi Ibrahim telah bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail AS. Dan kita seperti mana kita maklum, para Nabi ini mimpi mereka itu adalah wahyu. Mimpi mereka adalah wahyu. Maka setelah baginda bangun daripada tidur, maka baginda ini bergegas untuk melaksanakan perintah yang Allah wahyukan kepada baginda menerusi mimpi, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hati baginda. Kerana apa? Kita telah menyebutkan tadi, baginda seorang yang penuh dengan ketundukan. Walaupun perlu mengorbankan seorang anak, maka baginda tetap melakukannya. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, maka baginda berkata kepada anaknya, ayuh kita pergi, kerana kita akan melakukan korban kerana Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ini mengambil pisau dan tali, lalu mereka ini pergi bersama-sama. Tapi ada, menurut sebahagian ulama, yang akan disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi ada yang kata Nabi Ishaq, itu anak yang juga anak Nabi Ibrahim. Maka apabila sampai mereka ke tengah-tengah gunung, lalu Nabi Ismail berkata, wahai ayahandaku, di manakah korbanmu yang engkau akan korbankan kerana Allah? Maka Nabi Ibrahim berkata, seperti mana ini dikisahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku telah menyembelih kamu. Anni azbahuka fanzur madza tara, maka fikirkanlah apa pendapat kamu. Okey, baik. Maka di sini apabila Nabi Ibrahim berkata, maka fikirkanlah apa pendapat kamu, ini bukan bermakna Nabi Ibrahim bertanya ataupun dengan makna ingin meminta pendapat ataupun ingin bermusyawarah. Ini betul ke tak ni? Ayah terima
satu wahyu untuk menyembelih kamu. Bukan dengan makna itu, bukan dengan makna bermusyawarat ataupun dengan makna tanya pendapat, tetapi adalah baginda ingin meyakinkan diri baginda bagaimana ketetapan hati anaknya apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata anaknya itu seperti yang kita bacakan tadi, jawab Nabi Ismail, maka lakukanlah wahai ayah, sesungguhnya engkau akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Maka kita telah menyebutkan tadi, apabila Nabi Ismail berkata insya-Allah, ini bukan kerana baginda ragu-ragu adakah baginda akan yakin dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tidak, tetapi insya-Allah di sini maknanya segala sesuatu itu berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak habiskan cepat sikit, kita baca cepat sikit. Maka Nabi Ismail ini berkata kepada ayahnya, wahai ayahandaku, ikatlah aku dan kuatkanlah ikatan tersebut supaya aku tidak meronta-ronta. Dan aku memohon kepadamu ayahandaku, lindungilah pakaian kamu supaya tidak terkena pecikan darah itu, darahku yang mengalir. Jika hal ini berlaku, nanti akan dilihat oleh ibuku, maka beliau akan bersedih. Dan aku memohon untuk mempercepatkan pisar ke atas dahiku supaya aku ini dapat mati dengan mudah. Dan jika engkau bertemu dengan ibuku, maka sampaikanlah salam kepada beliau. Setelah itu Nabi Ibrahim mencium Nabi Ismail seperti layaknya kasihnya seorang ayah kepada anaknya. Kemudian baginda menangis. Kita dah sebut tadi, baginda menangis bukan kerana sedih akan melaksanakan menyembelih anaknya Nabi Ismail itu, tidak. Bahkan baginda terharu kerana anaknya itu dengan penuh ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah, sehingga kan Nabi Ibrahim terharu menangis. Maka sambil menangis, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, sebaik-baik penolong untuk melaksanakan perintah Allah adalah engkau wahai anakku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma aslama wa tawallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya. Tapi dalam satu pendapat ini dikatakan Nabi Ibrahim ini ingin menyembelih Nabi Ismail dari arah belakang supaya baginda tidak melihat wajah anaknya Nabi Ismail ketika menyembelih anak kesayangannya. Tetapi ringkas cerita, itu tak berlaku. Pisau itu tidak memutuskan, kerana Allah Ta'ala dia pencipta segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menukalkan Nabi Ismail dengan seekor kibas jantan. Satu pendapat, kibas jantan ini berasal dari syurga dan ia telah hidup dan ia telah memakan rumput dalam syurga ini selama 40 tahun. Dan kibas ini dikatakan berwarna putih, besar, gemuk dan memiliki tanduk, dan ia disembelih oleh Nabi Ibrahim di Mina. Ini sebagai ganti akan Nabi Ismail itulah. Dan Nabi Ismail wafat di Makkah Al-Mukarramah, dikuburkan berdekatan makam ibunya di Al-Hijr. Umur beliau ketika itu 137 tahun. Kalau kita habis dengan cepatlah. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan sebut yang ke-9, kisah Nabi Ishaq. Maka kisah-kisah Nabi yang kita sebutkan ini semoga bertambah keimanan kita dan kita dapat mencontohi para Nabi dalam mereka melaksanakan dakwah kepada umat-umat mereka. Kerana para Nabi ini bukan hanya contoh kepada umat mereka, tetapi juga umat yang kemudian seperti kita lah. Maka insya-Allah sampai sini tahlil 3 kali dan kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.